Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link attendance dekat chat . Okay, last week, bukan hari ni tadi saya dah email semula jawapan untuk apa nama tu? Latihan mufrad musanna jamak dengan isim mausul. So hari ni kita akan discuss latihan-latihan tu. Cuma sekarang saya nak tanya, nak saya ulang secara I mean like nak kita go through semula ke mufrad musanna jamak before kita discuss latihan tu ataupun nak directly discuss latihan? Saya tak, pastinya saya ikut je. Je, saya ikut juga. Macam mana? Nak go through dulu ke apa? Terus je lah Ustaz. Ada soalan pasal mufrad musanna jamak? Okay, kalau terus je kita tengok je latihan dia terus. Semua dah dapat balik kan email kan? Dah. Puas hati tak dengan jawapan masing-masing? Okay. Cuba tengok soalan dia. Okay. Cuba tengok soalan pertama. Wasilatun musanna dia kita akan tambah alif nun. So dia jadi apa? Wasilatani. Wasilatani. Jamak dia akan jadi Wasail. Wasail. Dia jawab dia punya maksud dia is medium. So muallimun dia punya musanna akan jadi muallimani. Jamak dia akan jadi muallimuna. Maksud dia cikgu. Laki. Faslun akan jadi faslani. Siapa ada apa-apa soalan terus tanya. Jamak dia akan jadi fusulun. Fusulun. Ini maksud dia kelas boleh. Musim pun boleh. Talibun, talibani. Jamak dia akan jadi tullabun ataupun talabatun. So dia pelajar laki. Soalun, soalani. Jamak dia akan jadi as'ilatun. Soalan. Baladun akan jadi baladani. Jamak dia biladun ataupun buldanun. Ada dua jamak. Either biladun ataupun buldanun. Dia negara.
Alamatun, alamatani. Jadi alamatun. Tanda-tanda. Muwasalatun, muwasalatani. Jadi muwasalatun. Transportation. Sayyaratun, musanna akan jadi sayyarotani. Jamak akan jadi sayyaratun. Kereta. Qitarun, karena qitarani. Jamak akan jadi qitaratun. Ni train, kereta api. Ta'iratun, ta'iratani. Ta'iratun. Ni apa? Kapal terbang. Next, safinatun. Dia akan jadi safinatani. Jamak dia sufunun. Ini ship. Nau'un, nau'ani. Jamak akan jadi anwa'un. Jenis. Fa'idatun, fa'idatani. Fawaidun. This one is fa'idah. Madrasatun, madrasatani. Madaris. Sekolah. Malbasun, malbasani. Malabisu. Pakaian. Riyadatun, riyadatani. Riyadatun. Bida'atun, bida'atani. Bida'ya. Goods. Mazra'atun, mazra'atani. Mazari'u. Bisa ladang. Suqun, jadi suqani. Aswaqun, pasar. Masna'un, masna'ani. Masani', kilang. Markazani, marakis. Ini pusat. Daulatani, jadi dualun. Negara. Rakibani. Jamak dia akan ada dua. Sama ada rakibuna ataupun rukabun. Ini penunggang. Mihnatun, mihnatani. Jamak dia mihanun. Career ataupun pekerjaan. Daurani. Maknanya akan jadi adwarun. Peranan. Ibnani. Jamak akan jadi abnaun. Nak. Lelaki. Watinani. Wa'inu. Nah. Ni rakyat.
Muhandisani. Muhandisuna. Manis apa nama tu? Jurutera. Tabibani. Jamak ni akan jadi atibbaun. Ke tajirani. Jamak dia satu je. Tujarun. This businessman. Next, fallahun. Fallahani. Fallahuna. Ani. Muzari'ani. Muzari'una. Jenis petani atau peladang. Khudratani. Ini jamak dia boleh banyak. Dia either khudrawat ataupun khudrun ataupun khudarun. Sekejap, saya share screen ke tak? Oh, dari tadi. Tadi terkeluar. Tadi nampak je kan screen share saya? Ke saya cakap seorang-seorang dari tadi? Tadi nampak. Okay. Kat mana ni? Khudratun Okay, samaratun. Dengan ini samaratani. Jamak dia sama ada samaratun ataupun samarun ataupun simarun. Nice fruits. Fakihatani. Jamak dia fawakih. Fruits juga. Mungkin doktor tu. Waqarani. Jamak dia abqarun. Nice lembu. Ta'amani. At'imatun. At'imatun. This means food. Ghidha'ani. Aghdiyatun. Sama, food juga. The last one is majalani. Ini majalatun. Ini boleh jadi bidang. Area. Okay, ada soalan? Ustaz, kalau soalan macam ni kena tulis baris ke? Dalam IGA tak payah. Tak perlu baris pun. Okay, ada beberapa benda sikit kalau macam dengan, sekejap kita tengok sikit dekat sini mufrad musanna jamak. Kalau kita tengok kita ada isim, kita ada mufrad musanna jamak. Jamak kita ada 3. Yang pertama muzakkar salim, kedua muannas salim, ketiga taksir. Saya rasa muzakkar salim dengan muannas salim tak ada masalah. Contoh perkataan macam mufrad kan, sayyaratun, muadiyatun, qitarun, tufahun.
So mufrad dia tak ada apa-apa tambahan dekat belakang-belakang perkataan dia. So dia adalah original form untuk sesuatu isim. Kalau untuk musanna kita akan tambah alif nun di belakang semua, tak kisah mudzakkar ke muannas kita akan tambah alif nun. Cumanya kena ingat satu benda. Alif nun di belakang ni dia boleh juga jadi ya nun di belakang. Maksudnya dekat certain tempat dia dengan alif nun, dekat certain tempat dia dengan ya nun. Dia ya nun untuk musanna sebelum huruf ya berbaris atas, nun dia akan baris bawah. Sebab dia akan ada lagi satu ya nun untuk jamak muzakkar salim. Jadi kita akan tengok apa beza dia. Selain tu, alif nun dekat dalam musanna, nun dia akan sentiasa berbaris bawah bukan tanwin. So ni untuk bezakan perkataan-perkataan yang ada alif nun yang memang huruf asal dia ada alif nun. Macam finjanun, macam imtihanun. Lagi apa lagi? Fursanun. So kalau benda-benda yang alif nun dia ada tanwin, itu dikira dia bukan alif nun ni bukan musanna, tapi alif nun ni adalah huruf asal dekat dalam perkataan tu. So untuk jamak kita ada 3. Pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim simple lah. Perkataan yang muzakkar kita just tambah waw nun je di belakang. Ataupun kita tambah dengan ya nun. Beza ya nun muzakkar salim dengan ya nun untuk musanna. Ya nun untuk musanna sebelum ya baris atas, nun baris bawah. Tapi ya nun untuk muzakkar salim sebelum ya baris bawah, nun baris atas. Contohnya macam muslimu akan jadi muslimuna. Muslimi akan jadi muslimina. Jamak muannas salim pula, dia bukan directly tambah alif ta di belakang. Dia gantikan ta marbutah dengan alif ta. Kena ingat betul-betul dia bukannya directly tambah alif ta di belakang. Dia gantikan ta marbutah dengan alif ta. Sebab dia akan, kalau kita terus cakap dia tambah alif ta di belakang, nanti dia akan keluarlah jadi macam ustazatun, tiba-tiba terus jadi tukar jadi ustazatatun. Dia tak jadi ustazatun, dia jadi ustazatatun tu, macam tu. Terus kat sini muslimatun, kalau kita just cakap tambah alif ta di belakang, so maksudnya dia akan jadi muslimatatun, which is salah. So sebab tu saya cakap dia gantikan ta marbutah tu dengan alif ta. So dia jadi muslimatun. Untuk jamak taksir, dia tak ada satu form yang memang khas untuk dia untuk senang ingat tau. Tapi ada beberapa bentuk yang memang agak common lah dekat dalam kita punya buku. Contoh yang pertama, bentuk yang gini. Maf'alun ataupun maf'ilun ataupun maf'alatun. Which is dia akan jamak dia akan jadi mafa'ilun. Contoh saya bagi perkataan dia macam dengan kalau untuk maf'alun ni, maktabun, masna'un, mat'amun ataupun mal'abun. So dia akan jadi maktabun akan jadi makatib. Masna'un akan jadi masani'. Mat'amun akan jadi mata'im. Contoh kalau saya bagi mal'abun, dia punya jamak akan jadi apa? Mal'abun. Jamak dia akan jadi apa? Mala'ib. Yes, mala'ib. So contoh kedua is masjid. Masjid akan jadi masajid. Selain daripada dua ni, kita ada satu. Madrasatun. Dia akan jadi madaris. Mazra'atun akan jadi mazari'. Mantiqatun akan jadi manatiq. Ni bentuk yang pertama, which is maf'al, maf'il, maf'ala akan jadi maf'ail. Untuk yang kedua yang selalu kita jumpa juga is macam ni. Fa'lun ke fi'lun ke fa'alun. Which dia akan jadi dalam bentuk af'alun. So contoh dia macam naw'un akan jadi anwa'un. Daurun akan jadi adwarun. Qismun akan jadi aqsamun. Amalun akan jadi a'malun. Ni antara bentuk yang common dekat dalam jamak taksir. Ada soalan berkenaan dengan mufrad musanna jamak? Ada soalan mufrad musanna jamak? Tak ada Ke ada? Tak Kalau ada. ada so, kalau tak ada, kita masuk terus ke topik yang satu lagi punya latihan tu, which is isim mausul.
Basically hari tu tengok video isim mausul tu faham ke apa tu isim mausul? Faham sikit je. Okay, siapa yang cakap faham tu? Tolong explain jap sikit apa yang faham. Tiba semua diam. Daniel, Ya saya. cuba cerita sikit isim mausul tu apa? Isim mausul. Hmm. Mausul Yang relative pronouns tu. macam mana cakap. Dia biasa nak menunjukkan nouns kat belakang kan. Saya cakap, tahu ni cakap macam ni Ustaz. Kalau dalam bahasa Melayu contoh dia macam ni. Uh, uh, cikgu itu perempuan itu cikgu sekolah saya. Macam itu kan. Itu tu isim isyarah. Perempuan itu yang menjadi cikgu sekolah saya. Dia yang. Dalam bahasa Melayu, isim mausul ni adalah yang tu. Kataan yang. So basically kalau dalam bahasa Melayu kita ada perkataan yang je. Kalau dalam bahasa Inggeris kita ada who, whose, whom, which sometimes guna jugalah untuk alladhi. So untuk isim mausul ni kalau dalam bahasa Melayu kita guna yang perkataan yang tu lah. Kalau dalam bahasa Arab isim mausul akan follow perkataan sebelum dia, which is isim yang sebelum isim mausul tu in terms of muzakkar atau muannas, dan yang kedua dia akan follow juga in terms of mufrad musanna dengan jamak. So dia terbahagi kepada dua, muzakkar dengan muannas. Dan setiap untuk muzakkar dengan muannas tu dia ada tiga. Mufrad, which is kalau mufrad muzakkar kita guna alladhi, mufrad muannas kita guna allati. Musanna kita akan guna alladhani atau alladhaini. Muannas kita akan musanna muannas kita akan guna allatani ataupun allataini. Jamak untuk muzakkar kita guna alladzina, jamak untuk muannas kita guna allati ataupun allai. Tapi untuk jamak ghair aqil, jamak benda bukan manusia, macam binatang ke benda ke, dia akan kembali kepada allati, which is mufrad muannas. Konsep dia sama macam yang sebelum-sebelum ni. Kalau isim isyarah pun kan, kalau jamak ghair aqil, kita akan kembali kepada mufrad muannas, which is kita akan guna hadhihi ataupun tilka. Okay, clear pasal tu? Clear. Dia, kita tengok contoh sikit. Hadha at-tajiru alladhi yanjahu fi tijaratihi. So alladhi ni dia akan rujuk kepada mana? Dia akan rujuk kepada so perkataan allazi ni dia akan rujuk kepada mana? At-tajiru ni. So tengok at-tajiru ni muzakkar. Dalam masa yang sama dia mufrad. So muzakkar mufrad kita akan guna allazi. Sama juga dekat sini. Hadhani at-tajirani alladhani yanjahani fi tijaratihima. Alladhani ni dia akan kembali kepada perkataan sebelum dia. Nampak? Ni ada alif nun. So ni pun kena ada alif nun. Yang ketiga, haulai tujaru alladhina yanjahuna fi tijaratihim. So kita tengok perkataan sebelum dia. Tujaru. Okay, just in case, kalau contoh kita tak tahu perkataan tujaru ni jamak, macam mana kita nak tahu nak guna alladhi ke alladhani ke alladzina dekat sini? Tengok fa'il. Yes, kita boleh mula-mula kita kena tengok yang sebelum dia. Kalau kita tak tahu yang sebelum ni, kita boleh tengok yang selepas dia. Kalau tengok yang selepas dia, kita tengok fa'il dia ada waw nun dengan ya kat depan. Maksudnya ni untuk tiga lelaki kat atas, which is whom.
So kalau 3 lelaki kita akan guna allazina. So jawapan dia allazina kat sini. Clear yang tu? Sama juga macam dengan perempuan. Hadhil imra'atu allati. Hatani imra'atani allatani. So allati dia tengok ni seorang. Allatani dia akan back pada sini. Ni ada ta alif nun. So jawapan kat sini pun kena ada ta alif nun. Sama juga macam kat sini. Haula'in nisa'u. Okay, cuba tengok perkataan nisa'. Kalau kita tak tahu ni jamak, kita boleh tengok perkataan selepas dia. Perkataan selepas dia nampak tak ada alif ta kan? Ada alif ta maksudnya dia jam 3 perempuan ke atas. So sebab tu kita kena guna allati ataupun allai. Dua-dua boleh. Yang mana-mana saja. Yang mana-mana satu kita boleh guna dua-dua. Okay. Itu kalau untuk manusia. Kalau untuk benda yang bukan manusia, tak perlu. Contoh macam pen. Hadzal qalamu allazi. Al-qalam, back pada qalam ni muzakkar. Dalam masa yang sama dia satu je. So sebab tu kita guna allazi. Kalau kat sini tengok dia ada alif nun. So ni muzakkar. 2. So kat sini guna alif nun. Alladzani muzakkar 2. Kalau kat sini al-aqlamu. Ni jamak kan? Tapi dia jamak ghair aqil. So disebabkan tu kita akan kembali kepada mufrad muannas. Sebab tu jawapan dia, sebab tu kita guna allati. So hadzal qalamul ladzi, hadzal qalamani alladzani, hadhil aqlam allati. Walaupun aqlam ni asalnya mudzakkar, tapi konsep dia kalau jamak ghair aqil dia akan guna mufrad muannas. Sama juga macam dengan kalau dia asal dia dah memang muannas macam ni. Contoh nita, so kita akan guna allati kat sini. Hatani ad-darajatani allatani. Bila dia jamak, walaupun ni ada alif ta jamak, tapi dia still akan jadi, kita still akan guna allati. Clear pasal ni? Clear. Okay, kita sambung. Cuba tengok soalan ni. Atadrib haula'il ummahat yusharikna fi musabaqati tabkhi. Apa jawapan dia? I'm not. B. 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 Sebab apa B? Sebab jamak. Jamak kan? So sebab dia jamak untuk lelaki perempuan, kita boleh tengok kat sini. Ni ada alif ta. Lepas tu kat sini pula ada nun dengan ya. So maksudnya untuk hunna. So kita akan guna allati. Kau bagi jawapan dah. As-sayyarat masnu'atun fil Yaban aliyatul jawda. So jawapan dia? C. C. Sebab walaupun ni ada alif ta tapi ni jamak ghairu aqil. Macam mana nak tahu kita nak guna allati ke tak? Kita tengok sini. Masnu'atun ni mufrad. So, maksudnya ni jawapan dia allati. Okay. So kita cuba tengok dekat soalan yang dalam buku teks tu. Soalan pertama dalam buku teks. Daniel nombor 1 Daniel. Al-mar'atu allati tusa'iduni karimah. Allati. Al-mar'atu allati tusa'iduni karimatun. Okay, soalan seterusnya yang nombor 2. Saya juga. Tak kisah siapa-siapa. Nasaha al-imamu ar-rajulaini al-lazani. Salah ni sepatutnya. Bukan Al-Lazani, sorry. Salah. Salah makin. Salah tau ni Daniel. Salah. Okay, salah. Kenapa? So Dia- jawapan apa?
Al-Lazaini. Yes, al-ladhaini. Sebab sebelum dia ada ya, alif, ya, nun ni. So kita akan guna al-ladhaini. Sebab tu dekat dalam, kalau nak guna al-ladhani, sekejap lagi kita akan tengok ada juga benda tu. Nombor 3, siapa nak baca nombor 3? Hasalatul labu. حصل الطلاب الذين فازوا في مسابقة المناظرة على الهدايا الكثيرة. حصل الطلاب الذين فازوا في مسابقة المناظرة على الهدايا الكثيرة. Okay, kita tengok word tulab. Kita tak tahu sama ada dia mufrad ke musanna jamak. So, kita tengok kepada sebelah dia pula. So kita tengok ada waw alif. So waw alif maksudnya dia untuk home. Kita guna al-lazina. Next, at-tabibatu. Sebab ni ada alif ta. So tengok kat belakang pun dia ada ya dengan nun. Maksudnya ni untuk 3 perempuan. So sebab untuk 3 perempuan kita akan guna allati. Masa saya banyak salah check dekat awak dan allati pun salah tau. Sorry Daniel. Macam saya banyak salah kat awak. Tak apa. Qara'a Yusuf al-kutub. Jawapannya apa? Allati. Allati. Sebab al-kutub ni jamak ghair aqil. Apa mufrad al-kutub? Apa mufrad dia? Kutub ni jamak. Mufrad dia apa? Kitabun. Yes, kitabun. So jawapan dia allati. Okay, next, at-tadrib al-thani. Imla al-farag bi-asma'i mawsulatin munasibatin. Al-muhadiratani. So kita tengok ada ta alif nun. So jawapan dia pun mesti ta alif nun. So jawapan dia allatani. Okay. Nombor 2. Wasal al-wufud ja'u min Indonesia. Kita tengok perkataan wufud. Kita tahu tak dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak kan? So mufrad dia wafidun. Wafidun. Kalau tak tahu wufud ni jamak, kita boleh tengok kepada sebelah ni. Faktnya dia ada wa alif ni. So maksudnya ni home. So kita akan guna al-lazina. Soalan nombor 3 simple je. Kita ada Khalid. Maksudnya seorang perempuan pula Khalid. Orang lelaki. So kita akan guna al-lazi. Next, nombor 4. Kita tengok al-muhandisatu. Ada alif ta. Nak confirmkan lagi, kita tengok ada ya, ada nun. So ni untuk hunna. 3 perempuan ke atas. So kita akan guna allati. So ni betul. Next, turattibu at-tilmidhatu al-karasiya. Al-karasi, mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak. Jamak kan? Jamak ghair aqil. Mufrad dia? Kursiun. Kursiyun. So, bila jamak ghair aqil kita guna apa? Allati. Yes, allati. So, jawapan dia allati. Faham macam mana nak dapatkan benda-benda ni? Okay. Soalan seterusnya. Soalan pertama. Hatim diam je. Hatim lah soalan pertama. Baca ayat kau Ustaz. Kali jawapan Jawapan dia allatani. Ayat dia iman wasara huma al-tiflatani. So yang salah apa? Allataini. Yang salah allataini, yang betul? Allatani. Sebab apa allatani? Sebab 2 orang perempuan muannas. Dia pun 2 orang juga, perempuan juga, muannas juga.
Sebab apa perkataan kat belakang tu alif nun. Okey, tak alif nun ni kan. So dia akan tak alif nun juga kat sini. So ni allatani. Okay, next nombor 2 siapa? Saya nak try ni Ustaz. Boleh. Allazi, allati. Allazi, allati. Sebab al-um ni perempuan kan. Mak kan, seorang. So allati. Next nombor 3. Allati, allazina. Allati, allazina. Sebab apa allazina? Kalau tengok duyuf kita mungkin tak tahulah dia jamak ke tak. Cuba tengok hadaru ada waw alif kan. So maksud dia untuk home. Betul tak? So jawapan dia allazina. Duyuf, apa maksud duyuf? Duyuf maksud dia tetamu. Dia punya mufrad dia dhaifun. Okay, next nombor 4. Sallamtu ala rajulaini alladhani yashrabani al-qahwata. Al-Lazani, Al-Lazani. Yes, al-lazaini. Sebab sebelum dia ada yanun kan. So, jadi al-lazaini. Next, fahima Muhammadun ad-durusa alladhi alqaha al-ustazu. Yang salah? Al-Lazi. Al-lazi. So, kalau tengok ad-durus ni, dia punya jawapan akan jadi Allati. al-lati. Ad-durus ni jamak kan? Mufrad dia apa? Mufrad dia apa? Darosa. Darosa. Darsun. Darosa dia punya fi'il. So, darsun, darsani, durusun. Okay. Faham kan macam mana nak tukar? Okay, kalau tengok dekat sini, kalau untuk yang muthanna tu, alladhani, alladhaini, allatani, allataini, macam mana kita nak tahu bila nak guna alladhani, bila nak guna alladhaini, bila nak guna allatani, bila nak guna allataini. Okay, dia senang je. Dia just tengok perkataan sebelum dia. Kalau perkataan sebelum dia tak alif nun, jawapan dia tak alif nun. Kalau sebelum dia ya nun macam ni, so lepas dia pun ya nun juga. Alladhaini. Dia tak jadi alladhani. Kalau tak alif nun macam ni, dia tak akan jadi allataini. Dia akan jadi allatani. Sebab tak alif nun kat sini. Faham tak? Dia follow yang sebelum dia je. Clear? Boleh. Clear. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Macam awal pula kalau nak habis. Okey je nak habis. Semua okey je kalau nak habis awal. Tak pernah ada siapa menolak kalau nak habis awal. Dah agak dah. Kalau tak ada apa-apa, jumpa hari Senin depan lah. Tak ada apa-apa nak tanya dah kan? Tak ada. Jumpa Senin depan. Okay, syukur Ustaz. Okay, Ustaz. Jangan lupa solat asar. Yes. Thank you, Ustaz. Syukran Ustaz. Thank you, Ustaz.